Tahun demi tahun, pengembaraan yang dilalui pasti meninggalkan memori yang cukup bererti. Alami kemasyhuran tamadun Islam, ikuti jejak langkah para nabi dan rasul yang menyimpan 1001 kisah bersejarah. Ramadan ini, Baraka membawakan Jejak Rasul. Jumaat hingga Ahad 6.30 petang, hanya di TV3. Raja Petani memanggil semua para ulama untuk membincang tentang hukuman hudud di dalam Islam. Di sinilah dikatakan azan yang pertama dilaungkan. Kedah Darul Aman, negeri tertua di utara semenanjung Malaysia. Kesultanan Kedah dikira yang terawal mengamalkan sistem pemerintahan Islam bermula pada kurun ke-12 lagi. Di bawah sistem pemerintahan yang dinasihati oleh alim ulama, Sultan yang menjadi ketua kerajaan bertanggungjawab menaungi agama Islam. Ia berkesinambungan hingga kini sejak diperkenalkan oleh Raja Kedah pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 1136. Menara di Padang Tok Syekh menghampiri puncak Gunung Jerai ini dibina semula bagi mengenang sejarah perjuangan alim ulama terawal mengislamkan raja dan rakyat negeri Kedah hampir 9 kurun lalu. Syekh Abdullah Al-Khumairi berasal dari negeri Syahir, Yaman. Dia tidak memiliki sejarah yang lengkap dari segi tarikh lahir dan salah silahnya. Hikayat Mir Mahawangsa hanya menyebutnya sebagai Syekh Abdullah, anak negeri Yamani. Al-Tarikh Salah Silah negeri Kedah menyebut dengan lebih mendalam. Dia dikatakan datang ke Kedah pada 1136 Masihi bersama dengan 11 orang sahabatnya untuk menyebarkan agama Islam. Syekh Abdullah Al-Khumairi menasihati Sultan agar membina masjid dan menera azan serta menyeru rakyat mendirikan solat 5 waktu di masjid. Menurut hikayat, beliau telah meminta perkenan Sultan Kedah supaya dipukul naubat nafiri, sejenis gendang besar untuk memberitahu ketibaan hari Jumaat selain dipalu setiap kali masuknya waktu solat. Sultan Muzaffar Shah serta para pembesar yang beriman mengamalkan cara hidup Islam di dalam pemerintahan negeri dengan bimbingan Syekh Abdullah Al-Khumairi yang dibantu oleh 11 orang alim ulama yang tiba di Kedah untuk menyebarkan Islam. Mulai zaman pemerintahan Sultan Kedah yang pertama beriman itu, alim ulama berperanan menjadi penasihat yang rapat selain mentadbir hal ehwal agama Islam. Mereka digelar sebagai guru sultan atau mursyid diraja. Rapatnya hubungan ulama dengan umarak silam dapat disaksikan di makam Diraja Langgar ini. Mulai awal kurun ke-18, kesemua sultan dan kerabat Diraja Kedah dimakamkan di sini. Ini ialah makam almarhum Tunku Mahmud, Ibni almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah, adinda sultan yang juga pemangku Sultan Kedah, mangkat pada tahun 1937. Ini ialah makam almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Ibni Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah, mangkat pada tahun 1943 ketika berusia 78 tahun. Di sebelahnya bersemadi seorang ulama Kedah yang berjasa, Syekhul Islam Wan Sulaiman Wan Muhammad Siddiq.
meninggal dunia pada tahun 1935. Pemergiannya mendahului dua amir yang dinasihatinya. Kita biasa mendengar ungkapan persahabatan ataupun ukhuwah yang dibawa sampai ke mati. Itu keindahan ukhuwah yang terjalin antara almarhum Sultan Abdul Hamid, Tengku Mahmud dan Syekhul Islam Wan Sulaiman Wan Siddiq yang berganding rapat dan setia demi membangunkan agama Islam yang tercinta di negeri Kedah Darul Aman. Wajaizun bifadlihi wa adlihi Alim ulama bergiat dengan pelbagai cara melalui persuratan jawi atau penulisan kitab-kitab, halakah dan kuliah pengajian di masjid dan pondok atau melalui sistem pendidikan madrasah. Melalui tradisi persuratan jawi, lahirlah kitab-kitab kuning dikarang oleh alim ulama menggunakan bahasa Melayu dan tulisan jawi yang membicarakan pelbagai bidang ilmu Islam seperti fiqh, tauhid dan tasawuf. Menerusi halakah pengajian pondok dan pendidikan madrasah, kelahiran alim ulama berkesinambungan sepanjang zaman, menyambung mata rantai risalah Islam di tengah masyarakat. Islam sentiasa menggalakkan pengajaran dan pembelajaran hingga meletakkannya sebagai kefarduan yang membawa nilai ibadah. Tidak lama setelah tamatnya Perang Dunia Kedua yang merencatkan kehidupan rakyat, keperluan kepada pendidikan yang baik amat mendesak. Ia bermula dengan perhimpunan penduduk pada penghujung Jun 1946 yang digerakkan oleh Tuan Imam Lebay Saleh yang berpandangan jauh. 30 Jun 46 ketika ramai berkumpul di tapak Pekansari ini, ada sebuah gagasan murni yang dicanangkan. Imam Lebay Saleh dan Tuan Guru Haji Muhammad ingin menyatakan bahawa ada sebuah resolusi yang cukup baik untuk rakyat, khasnya umat Islam, iaitu penubuhan sebuah sekolah agama. Kelas pengajian pertamanya bermula pada Oktober 1946 di sebuah rumah kedai dengan kehadiran pelajar seramai 18 orang. Selepas beberapa bulan beroperasi, madrasah itu terpaksa ditutup. Kepulangan seorang ulama muda yang mendapat pendidikan di Mekah mengembalikan sebagai masyarakat meleleh yang dahagakan ilmu pengetahuan. Jun 1947, Tuan Guru Syekh Tajuddin Al-Jarumi yang baru berusia 23 tahun memulakan tugas sebagai mudir madrasah ini. 3 tahun kemudiannya, ia didaftarkan secara rasmi dengan nama Madrasah Nahdah Al-Hasanah. Diasaskan 75 tahun yang lalu sebagai sekolah agama rakyat, hari ini Sekolah Menengah Agama Nahdah Hasanah Meleleh antara sekolah bantuan Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Terletak kira-kira 40 km dari Al-Ustam, pengajiannya menerapkan kurikulum Universiti Al-Azhar Mesir bersama kurikulum bersepadu sekolah menengah. Mantul wadah di ilmu tasawufi. Wadah di sini maksudnya pengasas. Pendidikan rohani menjadi cabang utama dalam pengajian di sini. Ia meneruskan apa yang diasaskan oleh mudir pertamanya, Tuan Guru Syekh Tajuddin bin Syekh Abdul Rahman Al-Jarumi, Datuk Mursyid Diraja. Ayah dan datuknya juga Mursyid Diraja, merupakan ulama yang menjadi Guru Sultan. Sebagai waris keturunan Tok Syekh Jarum, Syekh Tajuddin meneruskan legasi yang sama. Seperti datuknya, Tok Syekh Jarum, ulama besar yang mendapat pendidikan di Makkah, Syekh Tajuddin juga melanjutkan pengajian di sana. Macam mana melihat ketokohan beliau, sebab jadi sebutan walaupun pada usia yang muda tetapi nampak ketokohannya. Jadi berdasarkan pembacaan, pengalaman peribadi dan juga mungkin berkongsi dengan sahabat-sahabat yang lain, apa yang Ustaz nampak pada ketokohan dan wibawanya? Ya, Syekh.
saya tersingkap apa yang disebut oleh beliau kepada saya dan kepada murid-muridnya, iaitu barakah adalah lebih daripada segala-galanya. Dalam ilmu mesti kita dapat dan boleh ditambah dengan barakah. Jadi beliau dengan guru-gurunya di Mekah, mereka menjalani adab-adab yang tinggi sehingga beliau dapat menjadi ulama yang begitu hebat. Profesor Dr. Bad Amin bin Sheikh Abdul Rahman bersama Sheikh Jamil bin Sheikh Tajuddin, cucu dan cicit Tok Syekh Jarum menanggung legasi kearifan bersama gelaran Al-Jarumi yang mereka warisi. Sekalipun memiliki kedudukan yang terhormat sebagai penasihat agama kepada Sultan dan rapat dengan kerabat diraja, namun jiwa Tok Syekh Jarum sangat zuhud dan sederhana. Malah impian terakhirnya ingin dikebumikan di kubur biasa bersama dengan rakyat jelata yang lain. Tidak ramai yang menyedari dua orang guru Sultan bergelar mursyid diraja bersemadi di tanah perkuburan Masjid Al-Irfan Derga ini. Kira-kira 2 tahun selepas kematian Tok Syekh Jarum, Syekh Abdul Rahman menggantikan tempat ayahnya sebagai mursyid diraja. Sebagai guru Sultan, Syekh Abdul Rahman berdamping dengan Sultan Abdul Hamid selama 30 tahun sehinggalah baginda mangkat pada 13 Mei 1943. Hari ini, di Sekolah Menengah Agama Nahdlatul Hasanah Malele, legasi dan semangat yang ditinggalkan oleh Tok Syekh Jarum kekal terasa, diteruskan oleh cicitnya Syekh Jamil bin Syekh Tajuddin Al-Jarumi. Nama sebenar Tok Syekh Jarum ialah Syekh Wan Idris bin Wan Jamal. Beliau generasi ke-6 daripada keturunan Syekh Ibrahim bin Syekh Ibar Al-Hadrami Al-Jarmi. Syekh Ibar juga dikenali sebagai Syekh Jamaluddin Al-Kubra yang kiat berdakwah di Nusantara antara kurun ke-14 dan 15 Masihi. Dari nasab keturunannya, lahir ramai alim ulama di serata Nusantara. Semasa Tok Syekh Jarum berada di Petani, Raja Petani memanggil semua para ulama untuk membincang tentang hukuman hudud di dalam Islam. Dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Tok Syekh Jarum ini dikatakan amat-amat menawan hati Sultan. Maka terus dia digelar Tok Syekh Jarum kerana halusnya ketentuan ilmu yang diberikan oleh Tok Syekh Jarum ini seperti sebilah jarum. Tok Syekh Jarum mendapat pendidikan awal dari ayah angkatnya, Tuan Minal, seorang ulama Patani terkenal sebelum menyambung pengajian di Mekah Al-Mukarramah. Sekembalinya dari Mekah, Tok Syekh Jarum mengajar beberapa tahun di Pondok Tuan Minal di Bendang Dalam, Patani sebelum kembali ke Mekah pada tahun 1895. Ulama itu kembali ke Tanah Melayu 5 tahun kemudiannya. Persinggahan ulama itu di Kedah dalam perjalanan pulang dari Mekah sampai ke pengetahuan Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Baginda telah mempelawa ulama besar itu menetap di Alustar. Bahkan baginda meminta Tok Syekh Jarum menjadi guru Sultan mengajar agama di istana. Tuanku Sultan turut menganugerahkan ulama itu sebidang tanah di Titi Batu yang terletak di tengah Padang Alustar, tidak jauh dari Pekan Merabu sebagai tapak pondok pengajian yang kemudiannya dipindahkan ke Derga. Sultan Abdul Hamid Halim Shah, iaitu Sultan Kedah yang ke-26, memerintah Kedah mulai tahun 1881 hingga tahun 1943. Baginda terkenal sebagai Sultan yang mencintai ilmu dan amat menghormati alim ulama. Baginda pernah menjemput ulama Mekah berkhidmat di Kedah. Terdapat catatan yang menyebutkan Sultan Abdul Hamid Halim Shah telah membeli tanah dan rumah di Mekah pada tahun 1894 untuk diwakafkan bagi kegunaan jemaah haji serta pelajar-pelajar Kedah di sana.
Tuanku Sultan turut menaja pengajian rakyatnya di Mekah secara bulanan sehingga tamat pengajian. Syekhul Islam ketiga, Wan Sulaiman Wan Siddiq, antara penerima beasiswa baginda. Sultan Abdul Hamid, pemerintah yang amat prihatin dengan keperluan rakyat dalam aspek persoalan pendidikan dan hukum hakam. Baginda telah menubuhkan Majma' Ulama Kedah yang dianggotai oleh 12 orang alim ulama. Majlis ulama itu dibentuk bagi membantu baginda menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal ehwal Islam. Mereka akan bermuzakarah pada setiap malam Jumaat di Masjid Zahir selepas solat Maghrib. Tok Syekh Jarum ialah salah seorang ahli Majma' Ulama Kedah yang menyumbang dalam perbincangan ilmiah serta terlibat dalam proses mengeluarkan fatwa. Bagi memperkebaskan sistem urus tadbir agama, baginda memperkenalkan jawatan Syekhul Islam yang merupakan jawatan tertinggi dalam hierarki pentadbiran agama negeri Kedah. Syekhul Islam pertama dan kedua dijawat oleh ulama berketurunan Arab. Syekhul Islam ketiga yang dilantik pada tahun 1920 ialah Syekh Wan Sulaiman Wan Muhammad Siddiq. Ketika berada di Kedah bersama dengan rakan seperjuangan untuk dalami ilmu agama seperti bersama dengan Syekh Abdullah Fahim dan Tok Kenali, Wan Sulaiman telah diminta oleh Sultan, yakni Sultan Abdul Hamid, untuk pulang ke tanah air, yakni di Kedah untuk membantunya dalam hal ehwal umat Islam seperti menjadi khadi dan guru agama kepada Sultan dan kerabat diraja. Tidak lama selepas itu, Wan Sulaiman dilantik menjadi Syekh Islam Kedah yang ketiga. Pakar dalam ilmu falak dan astrologi, Syekh Wan Sulaiman menyusun takwim solat 5 waktu serta jadual bercucuk tanam sebagai panduan petani di Kedah. Dengan perkenaan Tuanku Sultan, Syekh Wan Sulaiman merintis kaedah pendidikan berkonsepkan madrasah. Di sinilah pernah berdirinya Madrasah Hamidiyah Limbung Kapal. Kerana kesibukan tugas sebagai Syekhul Islam, beliau melantik sahabatnya Syekh Abdullah Fahim sebagai mudir madrasah itu. Di sini dikatakan pernah berdirinya Madrasah Al-Hamidiyah Limbung Kapal yang diusahakan oleh Wan Sulaiman sebagai ulama yang dihormati. Dan nama Hamidiyah itu diambil sebagai nama Sultan Kedah, Sultan Abdul Hamid, sebagai lambang akrabnya hubungan antara ulama dan pemerintah ketika itu. Dan difahamkan Syekh Abdullah Fahim pernah menjadi pengetua di sini dalam usaha untuk menjadikan sebuah sistem pengajian yang lebih teratur daripada pondok kepada madrasah yang lebih teliti. Setelah kejayaan penubuhan Madrasah Hamidiyah Limbung Kapal pada tahun 1916 dengan perkenaan Sultan Abdul Hamid, Syekh Wan Sulaiman merancang penubuhan sebuah lagi madrasah bersama pembangku Sultan iaitu Tunku Mahmud. Syekhul Islam Wan Sulaiman Wan Siddiq umpama permata dalam dunia pengajian Islam di Kedah kerana beliaulah yang begitu mengasaskan Madrasah Al-Hamidiyah Limbung Kapal yang begitu berjaya sehingga membuka lebaran baru untuk sistem pengajian secara keseluruhannya. Sebagai contoh, terhasilnya idea bersama Tengku Mahmud sebuah maktab yang istimewa, Maktab Mahmud, yang membolehkan anak menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi termasuk di Al-Azhar Mesir. Maktab ini ditubuhkan pada 16 Jun 36 setahun selepas pemergiannya. Hasilnya, Maktab Mahmud berjaya ditubuhkan dan dirasmikan pada tahun 1936, setahun selepas kematian perancang utamanya, Syekhul Islam Wan Sulaiman Wan Muhammad Siddiq. Derga terletak 8 km dari Istana Kota Star. Awal kurun ke-20 dahulu, kawasan ini menjadi tumpuan para pelajar dengan pondok-pondok yang didirikan mencapai jumlah 200 buah.
Masjid Al-Irfan Derga ini berdiri di atas tanah tapak pondok berkeluasan 9 relung bersamaan dengan 7.2 ekar yang dianugerahkan oleh Sultan Abdul Hamid Halim Shah kepada Tok Syekh Jarum setelah dipindahkan dari Titi Batu. Di Derga, beliau meneruskan usaha pengajaran yang sebelumnya telah bermula di Patani dan kemudiannya di Mekah. Di samping mengajar di pondoknya, beliau juga kerap dijemput ke istana untuk mengajar agama kepada keluarga diraja. Hari ini, tanah tapak pondok Tok Syekh Jarum menjadi perkampungan kaum keluarganya. Antara peninggalan zaman pondok yang masih kekal ke hari ini ialah perigi ini. Setelah hampir sedekat beroperasi, jumlah pelajar di pondok Tok Syekh Jarum di Derga ini bertambah 8 tahun. Hinggalah berlaku kebakaran besar pada Ramadan tahun 1909. Pada tahun 1911, 2 tahun selepas kebakaran besar di Pondok Derga ini, ulama Guru Sultan, Mursyid Diraja Tok Syekh Jarum meninggal dunia. Beliau disembadikan di tanah anugerah Sultan ini, meninggalkan zuriat keturunan yang ramai yang mendoakan kesejahteraannya. Meninggalkan jejak keilmuan penuh keberkatan, mewariskan ilmu, meneguhkan amalan. Biarpun masa beredar, zaman bertukar, alim ulama jasanya kekal mekar sepanjang zaman.